It's showtime. Welcome to the real world. Why so serious? Again on the track. Alrighty then. I'm ready for my close-up. Alright. Memang aku tak nafikan ada segelintir kumpulan ataupun NGO dekat luar sana, individu yang tidak bertanggungjawab yang mewujudkan NGO untuk kepentingan sendiri. You are now listening to Big Ed's Big Story Podcast. Okay guys, kita bertemu lagi dalam dalam episod yang ke-10 Big Story Podcast, bahagian yang ketiga, bersama guest kita pada hari ini, Brother Ashraf daripada Empire Project. Aku nak tanya, sebagai orang biasa yang tidak menyertai mana-mana NGO, dan kita tahu ada orang susah dan kita nak tolong seorang diri, kita tak mampu, apa yang orang awam boleh buat untuk bantu orang lain yang dalam kesusahan ataupun memerlukan pertolongan khusus yang kita nampak? Apa sebagai orang awam, apa yang kita boleh buat? Dia ada beberapa lah. Maksudnya kalau kata aku ni bukan seorang founder Empire Project, bukan seorang founder NGO. Pada diri aku sendiri, apa yang aku nampak, sekiranya ada antara mereka ataupun masyarakat yang memerlukan bantuan, kita boleh bergerak secara individu lah. Kita boleh bantu sendiri, kita boleh sidik sendiri, dan kita bagi je bantuan mengikut keikhlasan, kemampuan diri kita sendiri. Okay? Yang kedua, sekiranya kita ada kenal mana-mana kumpulan ataupun NGO yang memang kita trust, kita rasa memang setiap aktiviti yang mereka lakukan memang telus, dan kau yakin mereka ni akan sampaikan sumbangan yang kita berikan kepada penerima, dan berhubunglah dengan NGO yang dipilih. Ataupun sekarang ni kita banyak agensi kerajaan sebagai contoh Baitumal, Mawib, Zakat, JKM. Jadi mereka ni memang diwujudkan untuk membantu masyarakat kita. Kita boleh, sebagai orang awam, kita boleh pergi on behalf of macam jiran kita ke apa? Boleh. Sangat boleh. Kita boleh pergi dan bagi tahu saya ada jiran yang saya rasa perlu dibantu. Yes. Bagi detail dia semua. Yes. Mungkin kalau kata susah nak cari, sekarang ni dunia serba moden lah. Dunia semua di ujung jari. So kita boleh je search dalam Google apa semua, bantuan Baitumal, bantuan Mawib ke contoh. Jadi benda tu sangat mudah untuk kita melaporkan apa sahaja kesusahan yang ada. So dalam contoh di Kuala Lumpur, Mawib telah mewujudkan aplikasi Moja. Moja tu yang di mana Empire sendiri pun menggunakan aplikasi Moja tu, bermaksud Mobile Jejak Asnaf. MOJA. Apps Moja ni adalah satu apps di mana orang awam boleh melaporkan apa sahaja kesusahan yang ada di dalam wilayah persekutuan. Pasal dia di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi siapa-siapa sahaja yang berada di dalam wilayah persekutuan yang memerlukan bantuan, apps Moja ni akan memainkan peranan untuk menyampaikan segala maklumat kepada skuad-skuad jejak asnaf mereka. Di mana apps ni sendiri kita pun guna. Empire sendiri pun guna. Walaupun kita ada link untuk direct dengan mereka, untuk bagi terus kepada bos-bos mereka, tapi kita mempraktikkan apps Moja ni untuk mereka-mereka ni semua bergerak. Dan sangat-sangat apps ni dia sangat-sangat berkesan lah. Maksudnya kita laporkan kesusahan orang, so tak lama lah orang cakap bantuan tu akan disalurkan, dan kita sebagai pelapor akan menerima laporan tu. Aku tak tahu ni first time aku dengar. First time Moja ni. So hopefully korang boleh check juga apps Moja daripada Mawib. Mawib. Untuk laporkan kalau korang ada jiran yang korang patut dibantu. Yes. Ataupun bukan bantuan bulanan macam food bank ke apa sahaja. Mungkin dia ada bantuan khusus macam kursi roda ke apa. Betul. Pun boleh juga. Boleh. Okay, kalau kata dengan Empire mungkin kita hanya berikan bantuan bulanan makanan kering, tapi mungkin dengan agensi yang ada, dengan kekuatan agensi yang ada, mereka boleh dapatkan bantuan bulanan secara kekal, bantuan sewa rumah, bantuan duit bagi ya.
Bantuan bulanan tu adalah bantuan Baitul Mal lah, duit bulanan. Mungkin tak banyak tapi sekurang-kurangnya dapat memberi sedikit bantuan. Bantuan sewa rumah, bantuan cacat kekal, bantuan kursi roda, bantuan perubatan dan macam-macam lagi yang ada. Yang mereka memang lakukan. JKM sendiri, bukan kata Mawib saja, JKM sendiri yang jenis agensi ni semua diwujudkan untuk membantu masyarakat kita. So diorang memang sangat-sangat memberikan sokongan dan mereka sangat-sangat turun padang untuk membantu masyarakat kita. Lebih-lebih lagi dalam pandemik COVID-19 ni. Itu orang awam punya role. Yes. Sekarang aku nak tanya, apa pendapat kau? Adakah kerajaan sekarang sudah pun melakukan tugas mereka dengan baik untuk membantu golongan yang tak bernasib baik ni? Ataupun ada apa-apa cadangan yang kalau kau dapat bercakap kepada orang di dalam kerajaan, apa yang kau harap sebagai NGO, mewakili NGO, apa yang kau harapkan daripada kerajaan? Untuk memudahkan kerja kita untuk sebelum tolong. aku jawab yang soalan yang kau bagi ni, yang tadi sebagai seorang orang awam, kita hanya cerita berkenaan dengan Majlis Agama Islam saja. Tapi sebenarnya kalau kata dengan Empire, aku sendiri yang aku tahu banyak kenalan-kenalan. Jadi mungkin boleh berhubung dengan kita untuk kita menyalurkan bantuan bukan hanya daripada segi institusi agama Islam saja. So kita ada kontak daripada NGO yang memang mereka melakukan bantuan kepada bangsa mereka, ataupun kita ada kenalan-kenalan yang daripada society yang non-Muslim yang boleh memberikan bantuan kepada masyarakat lain. Aku tahu juga ada Persatuan Buddha ke apa semua kan. Dia bantu India, dia ada dana khas lah untuk bantu. Diorang ada bantuan dana khas mereka. Dan mungkin juga ada di antara penerima bantuan kita daripada non-Muslim dan mereka bukan tak nak terima bantuan daripada kita tapi mungkin segan. Dan kita boleh minta persatuan-persatuan mereka itu untuk pergi dan juga beri bantuan pada mereka ini. Itu yang ada di dalam Empire lah. Kita boleh channelkan. Boleh channelkan dan kita boleh sharekan segala maklumat yang mereka ada. Balik pada soalan Adam. Jadi pada aku, apa yang kerajaan sekarang ni ada, tak kiralah siapa sahaja kerajaan yang ada, aku rasa kebajikan masyarakat ataupun kebajikan rakyat kita ni di Malaysia ni sangat-sangat terjaga. Sangat-sangat diambil beratkan oleh kerajaan kita. Tak kira siapa sahajalah yang memerintah daripada dulu, sekarang ataupun mungkin akan datang. Apa yang aku dapat lihat, ada benda-benda yang mereka masih mengekalkan bantuan-bantuan itu dan sehingga ke hari ini bantuan itu ada. Sebagai contoh, bantuan hospital untuk masyarakat kita yang jenis kurang berkemampuan, dia orang boleh pergi ke General Hospital di mana bayar hanya RM200 untuk operation yang besar-besar. Kalau kita pergi swasta ribu-ribu, tapi dengan hospital kerajaan hanya RM200, ambil ubat hanya RM2. Jadi benda-benda ni semua ni adalah memainkan peranan kerajaan prihatin untuk membantu masyarakat kita. Tapi aku tak nafikan ada segelintir YB kita ni yang melakukan aktiviti ataupun bantuan yang diberikan hanyalah untuk nama sahaja, adalah untuk sesuatu orang cakap benefit untuk mereka di PRU mungkin, aku tak tahu. Tapi kebanyakan yang ada sekarang ini mereka memang membantulah. Kalau kata pandangan aku sebagai seorang founder, dan aku pun banyak bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan juga syarikat-syarikat yang swasta yang agak besar-besar ni. Jadi Empire Project memang nampak yang kita ini kerajaan sangat membantulah masyarakat kita sekarang ni. Kalau ada benda yang boleh ditambah baik lagi? Benda yang boleh ditambah baik pada aku, mungkin kerajaan tak boleh buat semua benda tu sendiri. Kerajaan tak boleh nak pergi ke mana-mana pelosok kampung-kampung ceruk-ceruk dengan sendiri. Mungkin diorang ada dana, diorang ada fund, diorang ada orang yang mungkin boleh buat. Tetapi NGO tempatan, NGO sendiri sebenarnya yang di lapangan ini lebih tahu, lebih arif, lebih faham tentang lokaliti setempat untuk dibantu. Jadi bekerjasamalah dengan NGO-NGO yang tempatan yang ada. Panggillah mana-mana NGO yang rasa nak bantu masyarakat ni. Kerana sebagai Empire Project,
kita bukanlah kata selalu dapat bantuan daripada kerajaan, agensi kerajaan ni semua, tidak, tapi kita akan adalah, kita akan dapat. Dan aku lihat NGO kecil yang berdaftar, NGO kecil yang konsisten membantu masyarakat di luar bandar ni, diorang ni kadang-kadang tak dipandang. Ataupun dia tak nak melibatkan diri dengan agensi kerajaan. Kalau ditanya, dia kata agensi pun tak nak diorang. Jadi kalau kau tanya aku, sebab tu aku lebih suka kepada bekerjasama dengan aku. Aku lebih suka bring up NGO tempatan tu bersama-sama dengan aku. Buat sekali aktiviti kebajikan ni dengan aku. Sekurang-kurangnya apa sahaja sumber yang aku ada, apa sahaja program yang aku ada, aku akan libatkan dia orang sekali. Sama juga dengan agensi yang ada. Lepas tu sekarang ni ketelusan lah, Adam. Pasal aku pernah terima dan aku sendiri pernah lihat kadang-kadang bantuan barangan yang diberikan. Contoh nilainya RM100. Tapi kita sendiri yang beli barang bantuan, kita sendiri yang on ground, yang buat benda ni, kita boleh nilai barang tu hanya RM30 ke RM50 saja. Tapi nilai yang diwar-warkan, nilai yang diwartakan adalah RM100. Tapi tak sampai RM100. Jadi ketelusan itulah. Aku bukanlah kata nak tuduh mereka-mereka ni tak jalankan tugas dengan betul, tidak. Tapi mungkin ada hidden cost yang tak sepatutnya kau ambil daripada dana yang sepatutnya orang tu dapat. Tak elok lah. Sebab itulah aku percaya ada banyak penambahbaikan yang boleh dibuat. Tapi so far bila aku pergi dialog antara agensi kerajaan dengan NGO ataupun antara Dewan Bandaraya dengan NGO, aku rasa okey. Kerjasama, ada nampak kerjasama antara NGO dengan agensi kerajaan dan PBT. Aku rasa dia okey. Biasalah ada satu dua isu yang panas yang tu biasa kan. Takkan semua nak tepuk tangan je pun tak boleh juga kan. Sebab tu kita nak bincang kan. Tapi aku rasa okey lah kan. Semakin okey, semakin okay baik lah kan berbanding dulu kan. Sebab aku rasa macam okey je sebenarnya, cumanya adalah satu dua benda yang kita kena tambah baik lah kan. Betul. Mungkin pasal semua orang dia ada pendapat, semua orang ada pandangan sendiri. Mungkin pada kita, diorang buat tu dah betul. Tapi pada mereka buat mengikut protokol yang ada. Dan pada pandangan mata kita, kau buat ni tak betul. Tapi pada mereka, apa yang mereka buat ni dah memang ikut buku. Ikut apa yang selayaknya. Contohlah. Okay? Itu yang sebabnya ada pro and cons. Kita ada dialog-dialog untuk penambahbaikan di masa akan datang. Okay, ada satu isu yang aku pernah baca juga kat social media lah. Dan bila aku baca ni, aku rasa macam terfikir nak tanya kau lah. Okay. Ada orang tulis pasal buat NGO sendiri ni, buka NGO kebajikan ni boleh jadi kaya, boleh kaut keuntungan. Betul ke tak betul? Aku tak nafikan. Ada segelintir orang dekat luar sana yang menubuhkan NGO, yang menubuhkan kumpulan-kumpulan NGO ni untuk kepentingan peribadi sendiri. Selebihnya adalah untuk kepuasan diri sendiri. Jadi orang-orang macam ni, kumpulan-kumpulan macam ni sebenarnya yang memberikan pandangan negatif masyarakat luar kepada kewujudan NGO yang ada, yang telus membantu masyarakat. Dan Empire Project ni tidak terlepas dengan tempias-tempias yang ada. Jadi seperti yang aku cakap tadi, kalau kata masyarakat umum dia tahu NGO yang dia nak bantu ni, dia tahu ke mana perginya saluran kewangan yang mereka berikan, mereka tahu background NGO yang mereka nak bantu ni, dan mereka yakin dengan NGO yang mereka bantu ni sumbangan akan sampai kepada penerima, dan siasat dan selidiklah dahulu. Pasal kita bukan boleh terus hentam macam tu saja, tidak. Tapi memang aku tak nafikan ada segelintir kumpulan ataupun NGO dekat luar sana, individu yang tidak bertanggungjawab, yang mewujudkan NGO untuk kepentingan sendiri. Kita tak nafikan dalam syarat-syarat perlembagaan ROS, dia ada beberapa persen yang boleh NGO itu ambil untuk kos-kos pengurusan. Tapi yang tak bestnya, masuk RM100 je kau pergi bagi bantuan, RM99 tu masuk ke poket. Tu tak boleh lah. Mungkin kau tak terlepas dekat dunia ni, tapi akhirat nanti kita tak tahu. Susah nak jawab pun. Susah.
Ramai sangat- orang nak kena jawab tu. Ramai. Lepas tu bila jadi macam tu, sebab tu adanya apa tu? Perlembagaan, adanya carta organisasi dan juga juru audit bebas. Di mana setiap NGO perlu memperhatikan benda-benda ni semua supaya akaun yang ada telus, program yang ada dibuat telus dan juga kepercayaan orang luar untuk kita dan juga mungkin secara tak langsung kita ni membawa nama NGO-NGO lain. Itu yang betul. yang kita perlu ada. Yang betul-betul nak buat kerja ni. Yes. Pasal macam kami kenal ramai NGO dekat luar sana. Kita tahu ramai founder-founder dekat luar sana yang memang telus buat kerja kebajikan, yang memang telus bersama-sama Penuh kita. hati kan. Sepenuh hati turun padang bantu masyarakat. Tapi kerana segelintir NGO yang buat tai ni, terpalit semua sekali NGO-NGO yang ada. Betul. Okey, ada satu lagi isu kan. Bila aku cakap satu, aku teringat satu lagi ni. Aku pernah nampak ada orang post yang dia tolong orang susah, orang gelandangan lah. Dia tolong gelandangan. Tiba-tiba ada satu orang komen kat bawah. Kalau kita nak bantu orang tu, janganlah bagi ikan, bagilah pancing. Wow. Okay. Aku tengok tu aku macam okey. So kau bagi apa? Macam itulah aku nak type lah, tapi aku fikir macam tak dikena-mengena dengan aku, so aku macam biar je lah kan. Apa pendapat kau? Macam, Okay. kalau kau apa Empire Project kan, kau post dan orang bagi macam tu, adalah satu mana mamat masuk betul cakap bagilah pancing, janganlah bagi ikan. Okay. Aku suka. Pasal apa? Netizen dia memang akan mencari point untuk hentam je. Netizen ni, followers kita ni, dia akan sentiasa ada brilliant idea. Dia akan ada fresh idea untuk memberikan pendapat, kadang-kadang melalut-lalut ni. Tapi diorang ni semua ni akan suka bagi pendapat, diorang akan suka hentam tak kira masa, tak kira. Pendapat ni semua orang ada kan? Pendapat semua ada. Betul cakap. Dan semua orang Tanya orang sembarang pun ada pendapat dia. Diorang boleh meluahkan apa sahaja. Tapi kita yang dekat on ground, kita tahu apa yang kita buat. Okay. Macam dia cakap, daripada kau bagi ikan, lebih baik kau bagi pancing. Okay. Empire Project sendiri, kita ada mewujudkan satu program yang sangat fresh, sangat barulah. Ada benda yang kita dah kita baru buat last year. Kita panggil program Empire Bantu. Program Empire Bantu ni adalah salah satu program inisiatif yang kita berikan kepada mereka-mereka yang terkesan dengan COVID-19. Mereka yang telah dibuang kerja, yang tak ada pendapatan, yang tak tahu nak buat apa. Dan Empire Bantu ni diwujudkan, aku sendiri wujudkan bersama 2-3 orang kawan-kawan tim-tim Empire aku, mewujudkan program Empire Bantu, di mana kita memberikan mereka dana permulaan perniagaan kecil. Okay. Kita sekarang ada 5 orang. Kita ada 5 peniaga kecil yang kita tengah develop mereka. 5 orang ni peniaga kedai runcit daripada rumah, peniaga makanan, peniaga jual ayam goreng dan juga bubur, peniaga laksa dan juga peniaga lauk di PPR apa semua. Jadi boleh libatkan BX sekali tu kan? Boleh, insya-Allah. Kita orang boleh tolong dari kepakaran kita orang lah. Boleh kan? Insya-Allah. Jadi benda ni adalah baru lagi, masih baru wujud, baru last year bulan 10, bulan 11. Sebab pandemik kan? Disebabkan oleh pandemik dan ramai sangat orang yang diberhentikan kerja, jadi tak ada pendapatan. Jadi Empire Bantu ni kita berikan mereka bantuan modal perniagaan, di mana 50% daripada kos yang diorang perlukan, kita akan belikan mereka bentuk barang bantuan. Maksudnya kalau kata mereka barang berniaga lah. Barang berniaga lah. Diorang nak stall, diorang nak mangkuk tingkat, tray sudip apa semua, dapur gas apa semua. Jadi 50% kita akan bagi mereka bentuk barang, dan 50% adalah daripada bentuk modal pusingan. Tetapi daripada segi modal pusingan sendiri pun, kita akan belikan mereka barang basah untuk mereka starting berniaga. Jadi lebih kurang dalam 30% adalah daripada duit cash money untuk buat rolling capital. Jadi kita set upkan diorang punya perniagaan, kita buatkan perniagaan mereka daripada A to Z. Bukan main pacak je ya. Diorang kena ambil inject tripod, kalau makanan kena ambil injection tripod tu, and then diorang kena ambil SSM, diorang kena ambil lesen sementara di BKL, diorang kena daftarkan diorang punya perniagaan, diorang kena clean kuku, rambut, apa semua, diorang kena pakai kasut. Jadi
Kita didik mereka dan Bukan bagi stall chow kan. no. Sebab tu kita mula dengan 5 orang ni dulu. Ha. Kita mulakan 5 orang ni. Diorang ni adalah orang cakap starting lah, maksudnya permulaan ni lah. 5 orang ni semua. Jadi kita akan monitor diorang punya daily sale. Kita akan monitor diorang punya in and out cash. Kita akan monitor diorang punya pendapatan monthly. Dan syukur Alhamdulillah, daripada 5 yang kita bantu ni, so mungkin ada 1-2 perniagaan yang up and down lah. Tapi kebanyakan mereka ni dah mula ada at least 2,000 tiap bulan. Daripada zero, at least kan dah ada 2,000 simpanan. Bukan simpanan lah, maksudnya duit untuk pakai. 2,000 dah ada. Dah boleh bayar duit api, boleh bayar duit rumah, boleh bayar duit utilities yang lain. Jadi daripada situlah kita mendidik mereka. Sekurang-kurangnya bukanlah kita bagi ikannya, tapi kita bagi pancing untuk mereka berdikari. Tapi masa kita post tu kita tengah bagi ikan. Tu yang kena bagi ikan. Dia bagi ayat tu kan. Dia tak tahu kita pun ada bagi pancing, ada bagi ikan. Orang tak nampak Kan? Jadi sebab tu dia cakap kita nak bagi ikan ni, kita bagi ikan supaya dia rasa sedapnya ikan tu, barulah dia nak bagi memancing. Betul lah. Kan? Kadang-kadang dia netizen, kadang-kadang dia nampak apa yang kita post sekarang ni, tapi dia tak tahu apa yang kita buat di belakang. Macam Kadang-kadang kita bagi ikan waktu tu sebab orang ni tengah lapar tak makan ni. Yes. Kita bagilah ikan dulu, lepas ni kita bagi pancing lah. Orang Kalau orang dah lapar sekarang, kau bagi pancing, nak kena pancing minggu mati depan. dah. Habis dia nak makan apa? Dia Kebuluh nak, dia. Kan? Kau tak apalah sambil duduk rumah makan keripap ke apa ke kat rumah, kau type je kan. Yalah. Sebab tu netizen dia ada macam-macam PR, dia ada macam-macam pendapat. Kita pun tak terlayan kadang-kadang. So kalau nak jawab semua penat lah. So let it be lah. Biarkan je dengan apa yang diorang nak. Biarkan aja dengan apa yang pendapat diorang nak. Kita tahu apa yang kita buat. Okay, ikutkan Empire Project dah berapa tahun dah sebenarnya secara rasminya? Kita register 2016. 2016 dah 17, 18, 19, 20, 21, 5 tahun lah. 5 tahun dah. Dalam masa 5 tahun ni ada tak satu orang ataupun satu orang yang Empire Project bantu, ataupun satu kisah yang kau tak boleh nak lupakan sampai sekarang, yang terkesan sepanjang kau buat kerja charity ni? Banyaklah, kita ambil beberapa contoh lah ya. Yang pertama, homeless tu sendiri. Gelandangan tu sendiri, di masa kita aktif dengan gelandangan dan kita telah kita sebelum kita nak berangsur slowkan kita punya program gelandangan tu, kita dapatkan gelandangan tu pekerjaan, kita dapatkan gelandangan tu rumah di BKL, kita dapat keluarkan dia daripada bergelandangan. That's the best moment yang kita ada lah pada tu, salah satunya. Yang keduanya, kita membantu NGO tempatan daripada zero knowledge sampailah dia dah jadi sebuah organisasi yang tak berapa besar, tapi dia konsisten membantu orang, dan orang yang dia bantu tu juga telah keluar daripada kemiskinan. That's the best moment yang kita ada jugalah. Jadi kalau kata benda-benda yang indah yang ada dengan Empire Project, banyak sebenarnya, Adam. Semuanya adalah benda-benda yang indah. Kerana kau tak akan dapat dekat mana-mana kalau kau tak turun padang. Kau tak dapat mana-mana kalau kau tak menyelami. Kau duduk dalam office dunia kebajikan tak boleh ni. lah, tak takkan dapat. Jumpanya kan. Tak akan dapat. Jadi dengan kau turun padang, kau bantu semua orang dengan pengalaman yang kau ada. Jadi itulah momen yang paling indah yang kau ada. And the best part is, semua orang yang kau bantu, ada di antara mereka yang betul-betul appreciate dengan apa yang kau bantu. Ada spesifik kisah yang boleh kita share hari ni? Ada siapa-siapa yang betul-betul memberi kesan lah pada kau, membuatkan kau masih lagi terus buat kerja charity sampai hari ni? Okay. 3 tahun lepas, kita ada membantu satu keluarga yang duduk di Batu Pahat juga. Satu keluarga yang duduk di dalam kemah yang sangat usang. Mereka 4 beranak, 5 beranak yang pada ketika itu memang duduk di tanah mereka, tapi keadaan rumah mereka sangat uzur. Sangat uzur. Kalau nak panggil rumah pun macam tak boleh nak dipanggil rumah lah. Diorang cuma ada satu bilik. Bilik kau ni pun kira besar dah. Diorang cuma ada satu bilik saja dan mandi di luar. Berapa orang tu satu rumah? Laki bini 2, 5, 7 orang. 7 orang? 7 orang.
Dan anak paling kecil adalah pada aku jumpa dia pada tu 2 tahun. Okay, 3 tahun lepas, mana keadaan rumah, keadaan dia, keadaan anak-anak dia yang kita jumpa tu, memang kalau aku yang pergi pun masa tu pun boleh mengisai mata lah. Masih adanya lagi dalam dunia yang orang cakap masa 3-4 tahun yang lepas sikit moden lah masih ada lagi orang yang macam ni dekat yang aku jumpa dekat Malaysia ni. Jadi pada masa aku ambil dia tu, aku keluarkan dia daripada rumah tu dengan keadaan dia yang sangat daif. Dia sakit ke apa? Dia bukanlah kata tak sakit, tapi dia ada macam sleep disc. Okay. Dia ada, so tak bekerja lah. Tak bekerja lah, dia kerja-kerja kampung biasa sajalah. Tapi keadaan dia tu memang sangat-sangat daif. Dibuang keluarga. Jadi kita keluarkan dia, kita dapatkan dia rumah sewa, kita letak dia dekat rumah sewa dulu. Setahun rumah sewa yang dia duduk tu dibiayai sepenuhnya oleh Empire Project. So, rumah sewa murah, 300 je. Rumah kampung, Yalah, Batu Pahat Batu Pahat, rumah kampung RM300 je. Okay. Jadi kita sewakan dia rumah kat situ. Kita punya target masa tu 6 bulan, tapi lepas 6 bulan dibawa kepada setahun pula. Dalam proses untuk dapatkan dia rumah tu, kita develop anak-anak dia daripada tak bersekolah balik dah. Daripada tak ada apa-apa, baju kusut masai. Berapa orang daripada 5 orang tu yang anak sekolah? dia 3 orang sekolah. Pasal yang 2 tu kecil lagi. So daripada anak dia yang kusut masai, dah ada pakaian yang sempurna, dah wangi, rambut terurus. Lepas tu daripada kau tak ada apa-apa, kita dah panggil agensi masuk, kita dah panggil Jabatan Agama Islam Johor masuk. Dan the best part is tanah yang diorang duduk adalah tanah diorang, dan diorang Jabatan Agama Islam Johor buatkan rumah dah. Dan sekarang ni diorang dah ada rumah sendiri. Alhamdulillah. Hasil daripada kita orang jumpa, bawa keluar, hasil daripada kita orang kongsikan dengan rakan-rakan NGO di Johor, dengan hasil kerjasama di antara agensi-agensi agama Islam dan juga agensi kerajaan yang ada. Daripada zero, family ni yang kita ambil kosong, tak tahu apa-apa, dan memang daif sangat. Sekarang ni dah ada pendapatan sendiri. Itu satu kepuasan, best moment yang aku rasa aku kena teruskan juga. Pasal duit tak boleh beli benda ni ya. Duit tak boleh beli. Rasa kau tengok mengumam belum dah. Feel tu, bantuan yang kau bagi kepada dia ni, kau bukan hanya bagi bantuan, tapi kau bagi kehidupan. Kau bagi sokongan psikologi. Kau bagi semangat pada mereka. Kau bagi satu macam booster untuk dia. Walaupun aku susah, tapi ada orang yang boleh bantu aku. Walaupun aku susah, dan sekarang ni dia pula tanya aku, bang, saya ada sekampit beras. Sekarang dia pula nak bagi tolong orang. Boleh tak macam tu. Jadi itu yang kita buat sekarang, dan menyebabkan aku rasa aku tolong kau, dan aku nampak kau punya step-step walaupun banyak, tapi ini adalah satu kes yang aku rasa betul-betul aku touching lah dengan kes dia ni. Yang aku bantu sampai sekarang. Dan alhamdulillah, abang brother ni dengan wife dia dan anak-anak dia sekarang ni hidup lebih selesa, lebih teratur, lebih tersusun, hasil daripada bantuan yang kita berikan, hasil daripada bantuan yang Empire bantu, hasil daripada bantuan yang orang ramai tolong. Dan hopefully ada banyak kebaikan kepada keluarga ni lah. Kita bukan kata kita bantu saja tak, tapi kita berikan kehidupan kepada mereka. That is more important. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Brother Ashraf daripada Empire Project kerana telah berkongsi banyak cerita dan ulasan tentang charity, kerja-kerja charity yang dia buat. Last, macam mana orang di luar sana nak bantu melalui Empire Project, dan boleh bagi tahu macam mana diorang nak reach kepada Empire Project untuk sampaikan bantuan. Dengan Empire Project, yang pertama diorang boleh layari semua social media yang kita ada. Diorang boleh message saja. Kita memang sentiasa open. Kita akan reply as soon as possible yang kita dapat mesej-mesej tu. Diorang boleh reach kita punya social media Empire Project lah. Type Empire Project, diorang akan boleh terus dapat kepada kita. Ataupun kalau boleh, diorang boleh salurkan saja sumbangan yang mereka nak kepada akaun rasmi Maybank Persatuan Empire Kebajikan Malaysia. Apa nombor akaun ni? 564061431661. Okay, diorang boleh salurkan kepada Empire Project, dan
message kepada kami, asal kita akan channelkan bantuan-bantuan ataupun sumbangan mereka kepada mereka-mereka yang memerlukan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih bro sebab sudi datang ke Big Story Podcast. InsyaAllah banyak InsyaAllah lagi. kita akan panggil untuk cerita hal lain pula lepas ni. Kalau ada masa banyak kita bercerita, sembang tak habis ni. Itu ada. Okey, terima kasih juga kepada yang menonton di YouTube dan mendengar di Spotify. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Share kepada kawan-kawan korang yang lain. Sebarkan kebaikan yang ada di Big Story Podcast ni. InsyaAllah kita akan konsisten bawa cerita-cerita yang positif dan hopefully setiap video yang kita buat di sini ada pengajaran yang kita boleh bawa balik dan jadikan panduan hidup kita. Jumpa lagi di bahagian yang akan datang, episod akan datang di Big Story Podcast. Sampai di sini saja. Bye-bye. You are now listening to Big Ads, Big Story Podcast.